Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kejutan satu kali lagi. Kes rasuah RM700,000. Apa pihak bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin akan lakukan? Wow. Ini ada kaitan dengan bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin. Bayangkan kes rasuah RM700,000. Wow, jadi sekarang ini tiada lagi yang boleh kata dia terlalu bersih, terlalu putih, terlalu suci. Semuanya boleh kata bila-bila masa diangkut. Bila-bila masa boleh termasuk dalam kluster mahkamah. Pihak bekas setiausaha politik kepada mantan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini bahawa pembelaan akan mengemukakan representasi bagi mengkaji semula 3 pertuduhan menerima suapan RM700,000 yang dihadapinya. Ia membabitkan dakwaan kes rasuah berkaitan tender perkhidmatan, penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan untuk Polis Diraja Malaysia PDRM. Wow. Ini satu dakwaan yang besar. Ini bukan satu dakwaan yang biasa-biasa. Ini satu dakwaan yang luar biasa kerana berkait tender perkhidmatan, penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan untuk polis. Jadi mudah kata, ini melibatkan PDRM. Jadi, pada pendapat kita, kalau melibatkan PDRM, pasti mudah untuk mendapatkan bukti dan mendapatkan siasatan. Semasa sebutan kes di hadapan Hakim Rosli Ahmad, Peguam Mad Yunus Sharif yang mewakili Syed Amir Muzakhir Al-Said Muhammad berkata, representasi itu akan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara AGC bulan ini. Beliau memohon mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes untuk mengemukakan representasi bagi mengkaji semula semua pertuduhan tersebut. Mahkamah kemudiannya memutuskan 18 Oktober depan untuk prosiding kes seterusnya. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Fatin Farhana Ismail berkata, pendakwaan telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pihak pembelaan menerusi email. Kami akan memanggil 20 saksi pendakwaan untuk memberi keterangan. Maka pendakwaan memohon mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan kes. Katanya memetik sinar harian. Mahkamah menjadualkan perbicaraan kes itu berlangsung selama 12 hari pada tahun depan, bermula 5 hingga 8 Mei, 26 hingga 29 Mei, dan 23 hingga 26 Jun 2025. Syed Amir Muzakhir, 42 tahun, didakwa atas 3 pertuduhan menerima suapan wang tunai berjumlah RM700,000 daripada pengarah urusan syarikat Nexus Corp Group Sendirian Berhad, Wan Azhar Mohamed Yusof. Ia didakwa sebagai upah membantu syarikat berkenaan mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMP Net untuk PDRM bernilai RM381,112,042. Wow, hampir-hampir saya tidak boleh baca begitu besarnya nilai tender tersebut. 381,112,042.44. Kalau tak silap saya, nombornya RM381,112,042.44. Wow, banyaknya.
Kesalahan itu didakwa dilakukan di pejabat Yayasan Tanah Aku, Solaris, Dutamas di Ibu Negara dan di pejabat Nexus Corp, Grup Senen Berhad di kawasan perindustrian Section 7 Shah Alam, Selangor pada 4 petang awal Disember dan 3.30 petang 16 Disember 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Tertuduh boleh dihukum di bawah Section 24 dalam kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar kepada kita semua, pendedahan luar biasa. Kes rasuah RM700,000 apa pihak bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin akan lakukan. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Hadi Awang, Presiden PAS, tampil mempertahankan diri untuk berkuasa di Sabah. Ramai orang Sabah sekarang ini dah mula menularkan pendapat dan juga kritikan mereka terhadap impian, cita-cita, hayalan Hadi Awang. Hadi Awang sebenarnya lebih kepada berhayal, bukan sekadar bermimpi tetapi lebih kepada berhayal untuk dapat menumbangkan kerajaan Sabah dan menjadi kerajaan di Sabah, kata netizen. Mungkin dia ingat, kata netizen dan pemerhati politik, Kelantan dan Sabah ni sama. Sebenarnya jauh panggang dari api, kata netizen lagi. Di Sabah, sentimennya sangatlah luar biasa. Jangan dimainkan isu perkauman dan isu agama di Sabah, kata netizen. Kerana di Sabah, toleransi hidup bermasyarakatnya tidak sama sekali pernah difikirkan langsung oleh Hadi Awang. Atau dia tak dapat membayangkan betapa hebatnya toleransi yang ada di Sabah. Kemajmukan hidup bermasyarakat di Sabah tidak mungkin dapat difahami oleh Hadi Awang kerana Hadi Awang tidak pernah hidup menetap menjadi rakyat Sabah, menjadi penduduk rakyat Sabah. Itulah kegagalan Hadi Awang ketika beliau berhayal untuk mahu merampas kerajaan negeri Sabah. Kata Puad Zarkasi, satu kerusi dimenangi pun tak mampu, ini kan pula nak rampas kerajaan Sabah, kata Puad Zarkasi. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Puad Zarkasi. Bagaimana mungkin PAS boleh merampas Sabah? Saudara, kenyataannya apabila SAPP melalui presidennya Yong Teck Lee menolak untuk Perikatan Nasional bertanding di Sabah, bahkan kata Presiden SAPP itu, beliau masih menegaskan parti dari Semenanjung Malaysia, termasuklah PAS, adalah tidak dikehendaki untuk bertanding di Sabah. Ini pula reaksi daripada Hadi Awang. Sebelum Hadi Awang memberikan reaksi, sebenarnya pemimpin Perikatan Nasional Bersatu yang ada di Sabah, iaitu Ronald Kiandi, sudah pun memberikan reaksi beliau. Beliau kelihatan seperti marah. Kata Puad Zarkasi, kenapa marah-marah? Itu hanya pendirian SAPP, katanya. Buat apa nak marah? Kami ataupun SAPP masih lagi bersama Perikatan Nasional. Cuma SAPP berpendirian bahawa parti daripada Semenanjung Malaysia tidak perlu bertanding dalam PRN di Sabah. Itu saja pendirian SAPP, kata Yong Teck Lee. Jadi nak marah-marah kenapa? Padahal itu adalah pendirian kami sahaja semata-mata, kata Yong Teck Lee. Kalau nak bertanding juga, silakanlah bertanding kerana nanti rakyat juga yang akan memilih siapa yang mereka mahu. Parti tempatan atau parti lokal, kata Yong Teck Lee. Akhirnya Hadi Awang kata, Perikatan Nasional yang akan putuskan, bukan parti lain. Wah, betapa yakin
dan yakinnya Hadi Awang ketika membuat kenyataan ini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini menegaskan tidak ada pihak lain yang boleh membuat keputusan bagi parti itu dalam percaturan mereka di Sabah. Netizen kata, catur habislah, letaklah sebanyak mungkin calon Anda di Sabah, karena ramai yang kata silap hari bulan, uang deposit pun tidak mampu diperoleh oleh parti PAS. Bercakap kepada media di Bangi Selangor hari ini, Hadi Awang berkata, menegaskan, keputusan sama ada Perikatan Nasional akan menyertai pilihan raya negeri di Sabah tidak lama lagi atau sebaliknya akan dibuat nanti. Ketika ini, kata ahli Parlimen Marang itu lagi, Perikatan Nasional sedang mengadakan perbincangan sesama sendiri. Sama ada perlu menyertai PRN berkenan atau tidak. Bergantung kepada kita, Perikatan Nasional, untuk buat keputusan, bukan mereka, kata Hadi Awang. Turut hadir pada sidang media itu Penasihat 4 Negeri PN, Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum itu, Abdul Hadi ditanya pandangannya mengenai desakan Parti Maju Sabah SAPP agar tiada mana-mana parti daripada Perikatan Nasional menyertai persaingan dalam PRN akan datang. Gesaan SAPP itu dibuat sendiri oleh pemimpin tertingginya, yaitu Presiden SAPP Yong Teck Lee, yang juga bekas Ketua Menteri Sabah. Untuk rekod, SAPP merupakan salah satu parti komponen PN pada Ogos tahun 2020 sebelum meninggalkan gabungan tersebut kira-kira 18 bulan kemudian. SAPP kini menjadi sebahagian daripada Gabungan Rakyat Sabah GPS GRS yang mentadbir negeri terbabit. Sementara itu ditanya sama ada Perikatan Nasional sudah memutuskan untuk menyertai PRN Sabah dan bagaimana pengagihan kerusi, Abdul Hadi berkata perkara itu masih dalam perbincangan dalam kalangan parti. Mengenai sama ada PAS akan bekerja sama dengan gabungan GRS pada pilihan raya negeri, bekas duta khas itu berkata PN akan meneliti perkara tersebut. Netizen kata tidak mungkin GRS akan bekerja sama dengan PAS karena GRS sudah berpendirian teguh, tidak akan bekerja sama dengan parti ekstrim. Kita akan lihat pilihan mana yang lebih baik, katanya. Abdul Hadi sebelum ini menegaskan kepentingan PAS bertapak di Sabah dalam usaha mereka untuk memenangi pilihan raya lalu mentadbir Malaysia sekaligus memerdekakan negara. Netizen turut berpersoalkan maksud Hadi Awang ini. Bila waktukah negara ini belum merdeka? Apa maksud Hadi Awang belum merdeka dan perlu dimerdekakan? Dan apa yang lebih penting lagi, netizen bertanya kepada Hadi Awang, adakah Sabah ini hanya jadi batu loncatan PAS atau Perikatan Nasional mahu mentadbir Malaysia? Kalau sudah berjaya mentadbir Malaysia, apa yang jadi dengan Sabah? Adakah Sabah mampu dibangunkan ataupun Sabah hanya akan jadi sekadar begitu-gitu saja? Saudara-saudara sekalian, pemimpin PAS itu dilaporkan berkata dia melihat PAS mempunyai masa depan yang cerah di Sabah. Tetapi ramai netizen dalam ruangan komen di media sosial mengatakan bahawa itu pendapat Hadi Awang. Pendapat orang Sabah pula sebaliknya. Kata Hadi, PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah bagi melaksanakan perkara ini. Maka kita mesti menang di Sabah atau ada kerusi yang kita menangi, kata beliau lagi. Salah satu komen netizen di ruangan Malaysia kini ialah, kata beliau, Pepel Maus kata tak habis-habis berangan. Apakah anda juga setuju dengan Pepel Maus? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengumuman SG4 oleh Tun Mahathir Mohamad bersama dengan 4 menteri besar pimpinan Perikatan Nasional di 4 buah negeri bersama dengan Hadi Awang hari ini cukup menggemparkan Malaysia. Yang menggemparkan bukan sahaja keterlibatan Tun Mahathir di dalam rancangan kekayaan 4 negeri Perikatan Nasional ini,
Tetapi yang cukup menggemparkan ialah kalau Anda lihat dalam laporan Malaysia kini, kita dapat lihat antara orang yang dijemput hadir di dalam pelaksanaan SG4 ini ialah dalam gambar yang hadir VIP ialah Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Kedah dalam gambar yang Anda boleh lihat, Hadi Awang, Muhyiddin tiada. Tersebut pula awal. Yang ada Tun Mahathir, Samsuri, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan dan Ketua WIP Pembangkang iaitu Taqiyuddin Hassan. Yang menjadi persoalan petang ini ialah di mana kedudukan Muhyiddin. Padahal Muhyiddin ialah pengerusi Perikatan Nasional. Bukankah 4 buah negeri yang ditakbir oleh PAS ini dikuasai bersama oleh Perikatan Nasional, dimenangi bersama oleh Perikatan Nasional? Yang serba sedikitnya pasti ada sumbangan dari Parti Bersatu, dan lebih daripada itu ialah Perikatan Nasional ini pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin. Kenapa dalam pelaksana SG4 ini tiba-tiba tiada Muhyiddin Yassin? Adakah ini adalah simbolik bahawa Muhyiddin Yassin telah berjaya diketepikan, dicampak jauh-jauh daripada Perikatan Nasional? Aduh, agak mengecewakan dan agak menyedihkan juga apabila kita melihat di dalam gambar paparan yang kita lihat sekarang ini semasa pengumuman ataupun pelancaran SG4 yang mana dikatakan untuk berkongsi kekayaan bersama antara 4 negeri yang dikuasai Perikatan Nasional iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang mengecewakan netizen sebenarnya ialah di mana kelibat Muhyiddin di dalam pelancaran tersebut. Takkanlah Muhyiddin yang selaku pengerusi Perikatan Nasional tidak pula dijemput, walhal negeri ini bukan sahaja dikuasai oleh PAS, tetapi dikuasai juga oleh Parti Bersatu. Sedih juga memikirkan nasib Muhyiddin Yassin, terabai, tersisih dan dicampak daripada gabungan politik ini. Lihat saja yang diangkat menjadi ketua penasihat. Ketua penasihat kepada SG4 ini ialah Tun Mahathir Mohamad. Kenapa bukan Muhyiddin? Kenapa bukan Muhyiddin yang selaku pengerusi kepada Perikatan Nasional ini? Pertama, seakan-akan tidak dijemput. Yang kedua pula, tidak pula menjadi penasihat. Yang diangkat pula Mahathir, yang selama ini adalah musuh politik utama Parti PAS. Ada netizen kata, adakah ini adalah simbolik terang-terangan daripada PAS bahwa PAS sebenarnya tidak memerlukan Parti Bersatu, apalagi Muhyiddin? Adakah ini menunjukkan bahawa Parti Bersatu dan Parti PAS sebenarnya ada masalah dalaman? Kesian juga lah kan, ada netizen yang kata, mungkin ini alamat awal, mungkin ini petanda awal, Perikatan Nasional tidak akan mampu bertahan sehingga PRU yang ke-16. Ada yang menjangka PAS mungkin akan ditinggalkan keseorangan. Tidak mustahil Bersatu akan bergabung dengan Kerajaan Perpaduan. Yang paling mungkin ialah Bersatu yang mungkin akan menyebelahi Kerajaan Perpaduan. Semua perkara kalau dalam politik boleh saja, tiada yang mustahil. Tapi untuk PAS bersama dengan kerajaan seakan-akan hampir mustahil kerana PAS tidak langsung suka dengan DAP. Jangan-jangan PAS akan bersendirian lagi. Persoalan terakhir ialah sejauh mana Mahathir boleh menjadi penasihat kepada 4 buah negeri ini dalam SG4. Adakah Tun Mahathir masih mempunyai bisa dan masih mempunyai kaliber, masih mempunyai kualiti seperti dahulu di waktu beliau masih kuat dan sehat? Kerana sekarang ini kita tahu Tun Mahathir dah berkali-kali masuk IJN dengan usia yang sudah terlalu tua. Mampukah lagi Mahathir menghadiri setiap mesyuarat yang diadakan sebagai penasihat
Tun Mahathir patut menyertai mesyuarat itu. Kenapa bukan Muhyiddin yang dilantik? Kenapa bukan Muhyiddin yang dijadikan VIP dalam SG4? Adakah Tun Mahathir masih mampu menarik pelaburan asing, langsung asing, seperti dalam pengaruhnya sebelum ini? Ramai netizen kata musimnya itu sudah berubah. Seperti musim-musim juga, musim Tun Mahathir sudah pun tamat dan tidak relevan lagi kata mereka. Sekarang ini pelaburan asing, langsung asing, ini tertarik kepada kepimpinan Anwar Ibrahim melalui Kerajaan Perpaduan. Saudara-saudara sekalian, memang kita ulang lagi, agak menyedihkanlah di dalam pelancaran SG4 ini, kelihatan tidak ada kelibat langsung daripada Parti Bersatu. Walhal 4 buah negeri ini ditakbir kongsi oleh Perikatan Nasional dengan komponen Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu, dan ada beberapa parti daripada Gerakan. Namun tak pasti kenapa tidak dipaparkan dalam gambar ini. Tiada gambar Muhyiddin, tiada juga gambar wakil daripada Parti Gerakan. Yang ada 4 orang menteri besar, yaitu dari Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan Hadi Awang ada sebagai Presiden PAS dan Taqiyuddin selaku Ketua WIP Pembangkang. Tapi kenapa tiada pengurusi Perikatan Nasional? Ada netizen kata sepatutnya kalau ikut hierarki, Muhyiddin Yassin lebih tinggi daripada Mahathir. Muhyiddin Yassin lebih tinggi daripada Hadi. Hadi hanya presiden parti PAS. Muhyiddin pun presiden Parti Bersatu. Tapi Hadi Awang hanya timbalan penasihat. Muhyiddin pula penasihat Perikatan Nasional. Apa sudah jadi dengan protokol mereka ini? Jangan-jangan inilah timbul permulaannya sakwa sangka antara PAS dan Bersatu yang mungkin akan membawa kepada kejatuhan Perikatan Nasional itu sendiri. Sudah pernah berlaku sebelum ini, yaitu Muafakat Nasional. Apabila PAS secara diam-diam bergabung dengan Parti Bersatu membentuk Perikatan Nasional. Kali ini tak tahulah, adakah ini secara diam-diam mereka menubuhkan SG4 ataupun memang diketahui oleh Muhyiddin. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.